Kali ini kita berjumpa dengan pengenalan fungsi. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai fungsi, so elok dulu kita berkenalan dengan fungsi. So hari ini kita akan buat pengenalan fungsi sahaja, okay, untuk SPM. Okay, sekarang ni dibagi dua set, iaitu set X dan juga set Y. Okay, nampak tak dia punya nak panah ni? Okay, ni namanya adalah memetakan, dia mapping. Set A, set X kepada set Y. So, biasanya yang dekat X tu dipanggil sebagai objek, yang Y ni dipanggil image. Senang cerita macam ni lah. Kalau kita berdiri dekat cermin, kita ni objek, dalam cermin tu image kita. Macam tu lah seolah-olahnya. Jadi, X tu adalah diri kita, Y tu adalah image kita dalam cermin. Contoh lah kan. Okey, so kat sini bahawa menunjukkan bahawa 1 dipetakan kepada 3, kan? 3 dipetakan kepada 7. Okey. So, maksudnya X dipetakan kepada Y. Jadi inilah namanya fungsi ataupun namanya lah pemetaan. Namanya fungsi ni fungsi asasnya lah. Okey. Ini namanya fungsi. Okey, jom. Apa kata kita plotkan dia dalam bentuk graf supaya nampak. So kita buat X dengan Y. So kita dah buat siap-siap supaya cepat. So ini X, ini adalah Y. Okey. Jadi kita plotkan dia. Contohnya, katakanlah X1, Y3. Nampak tak? X1, Y3. Plot kan? So kita pangkas kat sini. X3, Y7. X3, Y7. Kita pangkas kat sini. Kita buat macam plot graf lah. X5, Y11. X5, Y11. Dan begitulah seterusnya. So kita plot kat sini. So kita akan dapat satu garis lurus. So daripada graf ni kita akan dapat persamaan dia. Daripada fungsi yang kita buat yang simple tadi, kita dah boleh buat graf dan kita boleh bentuk persamaan. Okey. So dapatlah. Inilah persamaan kita daripada fungsi yang kita buat ini. Boleh? Okey. Jadi sebenarnya fungsi ni, persamaan ni, kita boleh bentukkan dia dalam bentuk tata tanda fungsi. So macam mana tata tanda fungsi? So kita boleh buat dia dalam dua cara. Fx ataupun f.2x. So dua ni kita boleh pakai. So biasa kita popular pakai yang inilah. Kan, tata tanda lain kita boleh pakai yang ini juga. Jadi sebenarnya fx ni sebenarnya sama juga dengan y. Nampak tak? Dia sama dengan y. Kan? Jadi perkataan lain kita boleh beritahu bahawa fx ni sebenarnya adalah y juga. Benda yang sama je lah. Cuma nak jadikan dia fungsi, kita letak fx tu untuk mewakili topik fungsi kita hari ni. Jadi fx dengan y adalah benda yang sama ya. Okey, so kita move seterusnya. Okey, ni contohnya. Nak tengok hubungan. Sebab kita kena tahu bahawa X dengan Y ni apakah hubungan dia. Hubungan dia macam contohnya 1 kepada 1, banyak kepada 1, kan? So, untuk fungsi ni kita ada dua je jenis hubungan. Okey, yang pertama. Okey, so dia ada objek dan image seperti tadi kan. So, syaratnya adalah kita nak beritahu bahawa setiap objek hanya mempunyai satu image saja, itu dikira sebagai fungsi. Contoh ni. 1 berjumpa 1. Dia berjumpa satu image saja. Jadi dia adalah fungsi. Kalau satu ni berjumpa dengan banyak image, dia ada dua image, maka ini adalah bukan fungsi. Walaupun hubungan tu ada, tapi dia bukan fungsi. Fungsi hanya mempunyai satu image sahaja, ingat. Okey, jadi yang ini, dia adalah fungsi. Maka ni adalah hubungan satu dengan satu, dia adalah fungsi. Bagus. Fungsi sebab dia ada satu image. Yang kedua, tengok. Satu objek berjumpa satu image. Betul? Objek ni pun jumpa satu image. Betul? Walaupun dia berkongsi image yang sama, tapi dia tetap mempunyai satu image. Ini namanya adalah banyak kepada satu. Jadi banyak kepada satu juga, dia adalah fungsi. Maka ini adalah juga fungsi kerana dia mempunyai satu image. Okey, settle? Boleh kan? Jom kita tengok contoh sikit. Okey, apakah hubungan? Dia nak hubungan So yang pertama tengok ni. 1 kepada 1. Adakah dia fungsi? Adakah dia fungsi? Jawapannya adalah ya lah. Sebab apa fungsi? Kerana dia mempunyai satu image saja. Setiap objek ni ada satu image. Objek berjumpa dengan satu image. Okey, B. B adakah dia fungsi? Yang pertama, 4 dengan 2 ni betul. Fungsi kerana ada satu image. Tetapi yang 18 ni salah. Kerana satu objek, dia mempunyai dua image. So, ini bukan fungsi. Satu objek mempunyai dua image bukan fungsi. Sebab dia kena ada satu image sahaja. Okey? Jadi, ini salah. Okay, C. C sama tak? C yang pertama ni betul. Yang ni salah. Yang ni betul juga ni. 3 betul kerana objek, satu objek
dapat satu image, satu objek dapat satu image. Yang salahnya 9 ni. 9 tidak ada hubungan dengan sebelah ni. Jadi bila tak ada hubungan, dia adalah bukan fungsi. Fungsi kena ada semua hubungan. Jadi ini adalah bukan fungsi. Okey, bagaimana dengan D? D fungsi tak? Satu objek, satu image, betul? Satu objek, satu image, betul? Satu objek, satu image. Ini adalah fungsi. Ingat, key dia adalah, image dia adalah satu saja. Alright? Okey, kita move lagi. Okey, sekarang ni kita nak tengok bila dia bagi graf, adakah graf ataupun fungsi, persamaan yang dia beri itu dalam bentuk graf ni adalah dia fungsi atau tak? Okey, tengok graf pertama tu. Agaknya dia fungsi ke tak? Walau macam mana pun kita ada satu cara. So, soalannya sekarang ni adalah bagaimana nak tahu dia ni fungsi atau tak? Kalau caranya adalah kita kena buat ujian garis mencancang namanya. So, kita ambil pembaris. Cikgu dah buat dot-dot awal. Okey, kita ambil pembaris. Kita letaklah mana-mana dekat graf tersebut. Dan cikgu letak kat situ lah sebab cikgu dah buat dot-dot kan. Kita tengok tanda. Apabila kita buat dot-dot, tengok dia bersilang pada satu titik tak? Sorry, dia bersilang pada, ni dia punya persamaan dia. Dia hanya bersilang pada satu titik saja. Okey, cuba tengok yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni nampak ni persamaan dia. Kan? Tetapi nampak tak dia bersilang dengan dua titik. Jadi kalau macam ni dia adalah bukan fungsi. Jadi yang pertama tu adalah fungsi, yang kedua ni bukan fungsi. Okey, boleh? Tengok yang lain. Ni fungsi tak rasanya? Dia jumpa 2 ni. Kalau kita letak pembaris pun dapat 2 kan? Jadi dia adalah bukan fungsi. Senang? Kalau dia bagi graf, kita guna pembaris. Namanya adalah ujian garisan mencancang. Tak kisahlah awak tak sebut, tak ingatlah ujian garisan mencancang tu kan? Tapi yang pasti kita boleh guna pembaris. Okey, next. Seterusnya. Okey, ni reciprocal. So, adakah ini fungsi? So, adakah ini fungsi? Dia bagi ni persamaan dia. Dia bagi persamaan dia. Okey, tengok graf ni adalah adakah dia fungsi? Adakah dia fungsi? Soalannya, kan? So, kita kena buat ujian garis mencancang. Kita letak mana-mana pembaris yang kita suka. Cuba letak kat situ. Tengok garis. Nampak tak? Kita akan jumpa dengan satu pintasan saja. Maka dia adalah fungsi. Jawapannya adalah ya, fungsi. Betul. Tapi permasalahan yang bentuk graf macam ni, reciprocal ni kan. Graf dia adalah, dia ada satu masalah. Masalahnya adalah tengah-tengah ni, dia tak berjumpa. Nampak tak? Jadi X yang sama dengan 1 ni, dia tak berjumpa dengan mana-mana persamaan. Atas pun tak jumpa, bawah pun tak jumpa. So, dalam kes ni, X ni tidak mempunyai nilai Y. Sebab dia tak jumpa dengan Y. Katakanlah kalau dia kat sini 2 lah. Kalau 2 nilai Y dia sebab 2, dia akan buat dot-dot jumpa sini, nampak tak? Kita akan dapat nilai Y. Kan? Katakanlah kalau dia adalah dapat negatif 1. Negatif 1, jumpa Y, ada Y. Okay? Tapi kalau dia X, dia tidak jumpa Y. Maksudnya, nombor 1 untuk graf ni, dia ada mempunyai masalah sikit. So, macam mana nak cari? Okay? Kalau boleh, kita nak cari yang berhampiran dengan nombor 1 tu. Maksudnya graf yang dekat-dekat dengan nombor 1. Nampak tak? Graf dekat nombor 1 ni lah yang paling hampir dengan nombor 1. Okay? Begitu juga kat sini. Graf yang paling hampir dengan nombor 1 mana? Graf yang hampir nombor 1 adalah kat sini. Nampak tak? Dia hampir dengan 1. Dia hampir dengan 1. Nampak Dia hampir dengan 1 kan? Tapi dia bukan 1. Dia hampir dengan 1. Okay? Ini namanya adalah had. Ataupun limit. Ya? Okay. So, macam mana nak cari? Macam mana cari yang dekat dengan 1 tu? Okey. Nanti biasanya dia akan bagi persoalan dan persamaan teruslah dalam soalan tu. So, step pertama, yang ni jarang dia bagilah tapi nak explain kan. Dia bagi X, arrow, satu negatif ke atas tu kan. Kuasa negatif. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa X menghampiri 1 dari sebelah kiri. Maksudnya daripada sebelah kiri ni untuk menghampiri X yang paling dekat dengan 1. Ini paling dekat dengan 1. Ini jauh sikit dengan 1 kan? Jadi ini paling dekat dengan 1. So, agaknya apakah nilai yang dekat dengan 1 ni? Apa nilai dia? Yang pastinya bukan nombor 1 lah. Mestilah 0.9 ke? Betul tak? Sebab yang dekat dengan 1. Kan? Jadi, kita boleh buat persamaan yang sama. Jadi, persamaan ini kita letakkan balik. Cuma kita letak syaratnya bahawa X ni adalah lebih kecil daripada 1. Sebab kita dapat bahawa dia lebih kecil dari 1. Mesti dapat jawapannya lebih kecil dari 1 sebab dia menghampiri 1. Dekat dengan 1 je. Dia bukan 1, dia menghampiri 1. Okey? Bagaimana pula kalau belah kanan ni? Belah kanan pun sama. Kita buat X anak panah. Okay, kita buat X anak panah.
positif 1. Itu menunjukkan bahawa X menghampiri ke 1 dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan ni, manakah X yang dekat dengan 1 ni? Jauh sikit kan? Ini paling dekat dengan 1. Yang pastinya dia adalah tidak sama 1. Mungkin dia adalah 1.2 kot ataupun 1.3 ke. Yang pasti dia lebih besar daripada 1. Jadi kat sini kita boleh buat lebih besar dari 1. Jadi persamaan yang sama ni, okey, cuma belakangnya kita letak syarat bahawa dia lebih besar daripada 1. Okey. Kenapa lebih 1? Kerana dia adalah mungkin lebih 1, 1.2 ke, 1.3 ke. Sebab dia bukan 1 tapi dia lebih besar dari 1. Itulah yang paling hampir dengan 1. Itulah maksudnya yang paling hampir dengan 1 sebelah kanan, yang paling hampir dengan 1 sebelah kiri. Jadi ini kita boleh buat X dia menghampiri kiri. Ini kita boleh buat X dia menghampiri daripada sebelah kanan. Okey, boleh? Okey, itu limit dia So, settle kan? Kalau rasa confused, ulang lagi tengok. Okey, kita ada lagi pengenalan yang seterusnya. Okey, nampak tak simbol ni? Apakah nama simbol tu? Okay, ini namanya adalah modulus. Simbol ni namanya adalah simbol modulus. Yang kayu kiri kanan tu kan. So, simbol ni menunjukkan bahawa grafnya sentiasa berbentuk huruf V. Nampak tak huruf V? Ada tu je mesti grafnya berbentuk huruf V. Kenapa berbentuk huruf V? Kerana dia Y sentiasa positif. Nilainya sentiasa positif. Awak nampak tak? X walaupun dia negatif, kan? Awak dapat Y pun positif. Walaupun X ni positif, awak dapat Y pun positif. Jadi, Y sentiasa positif. Ataupun senang cerita, bila kita kira nanti, nilainya walaupun negatif akan jadi positif. Jom, kita tunjuk contoh juga nanti. Jangan risau. Okey, tunjuk contoh sikit. Cikgu buat situ sikit. Contoh-contoh yang kat situ. So, contoh pertama. Katakanlah cikgu nak X sama dengan negatif 2. Cikgu nak X negatif 2. X negatif 2 ni agak-agaknya berapa Y kita dapat? Satulah kot agak-agak kan? Jom kita kira. Jadi, step pertama kita masukkan persamaan yang kita ada tadi. Okey, ini persamaan sama kan? Okey, cuma sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak gantikan X sama dengan negatif 2. Jadi, ganti X ni sama dengan negatif 2. Okey, masukkan dia negatif 2. Kira macam biasalah. Nampak tak? Kita akan dapat negatif 1 kan? Tetapi oleh kerana ada modulus tu menyebabkan kita mendapat jawapannya sentiasa positif. Jadi, maksudnya, kalau kita dapat negatif 2 ni, kita buat dot, kita akan dapat 1 nilainya. Kita akan dapat 1 nilainya. Jadi, jom kita buat dot sikit. Nampak tak nilainya? Kita akan dapat 1. Okey. Jom, kita buat satu lagi contoh. Okey, kita buat contoh kedua. Okey. Katakanlah contoh kedua kita nak buat X sama dengan 1. Okey. X sama dengan 1. So, X sama 1 ni agaknya berapa Y? Y lebih daripada 1 tu. Kan? Jom kita kira sikit. So, seperti biasa, kita ambil persamaan dia. Persamaan ni tadi kita ambil, kita letak. Okey. So, kita gantikan X sama dengan 1. Kita gantikan X ni sama dengan 1. So, tambah jadi modular 2. 2 positif tak ada masalah positif. Kerana positif modular sentiasa positif. Kalau tak ada modular pun positif juga. Okey. Sebab modular sentiasa positif. Jadi, kalau kita buat dot-dot kat situ. Jika X sama dengan 1. Kan? So, kita punya Y akan jadi 2 kat situ. Nampak Y sama dengan 2. Itulah maksudnya modulus. Dan juga graf berbentuk huruf V. Kalau ada bentuk pagar macam tu. Okey? Senang kan? Okay, last one sebelum kita stop untuk pengenalan ni. Kita ada dua fungsi graf kita. Yang pertama namanya adalah fungsi discrete. Satu lagi namanya fungsi selanjar. So, mudah nak cerita. Senangnya adalah tip dia mudah je. Kalau nampak dot-dot macam ni, tidak bersambung, dia adalah discrete. Tapi kalau dia bersambung macam ni, namanya adalah selanjar. Itu secara mudahnya. Tapi itu tidak menggambarkan apa yang kita masukkan lah kan. Tapi nak mudah macam tu lah. Kita bagi satu contoh. Contoh fungsi discrete yang mudah, kita ambil satu example. Contohnya macam tiket wayang. Okay, tiket wayang kalau kita beli, kita mesti beli sekeping, betul tak? Kita beli sekeping, mungkin kita beli 3 keping ke, 4 keping ke, 5 keping ke. Kita takkan beli 2,5 keping. Beli 2 keping dan koyak separuh. Tak ada kan? Jadi sebab itulah gerahnya tidak boleh bersambung. Kerana kita beli barang tersebut dalam bentuk sekeping-sekeping, seketul-seketul. Tapi kalau contoh yang selanjar ni, contoh cikgu ambil kata tepung. Dalam bentuk kg tepung kita boleh beli 1 kg. Betul tak? Kita boleh beli 2.5 kg. Nampak tak? Kita boleh beli point tu. Jadi sebab itulah dia bersambung. Dia bersambung sebab dia mempunyai point-point tersebut. Ini contoh yang mudah lah. Ya, contoh yang mudah yang awak nak faham. Jadi, tip pertama senang.
Kalau nampak tak bersambung, dia ada discrete. Yang bersambung selanjar. Tip yang satu lagi, yang discrete tu adalah benda yang seketul-seketul. Senang nak cerita. Okey. So, cikgu harap faham sedikit. Jangan lupa subscribe channel cikgu dan share video ni bersama dengan rakan-rakan anda.